Saya duduk seorang-seorang, saya termenung, saya kata macam mana selepas 10 bilion tahun dalam syurga kemudian jadi apa? Tak boleh. Akal kita pergi satu tempat, dia jumpa hujung. Kalau duduk dalam syurga itu pun kita fikir dah tak jumpa jawapan, apatah lagi 5 bilion tuan-tuan. 5 bilion ni confirm neraka selama-lamanya. Tuan-tuan tak kesian ya? Sebab tu orang beriman tuan-tuan, orang beriman yang ada ilmu, dia lalu tepi orang bukan Islam, menitik yang mata dia. Dia naik kereta, dia lalu tepi satu orang tua, bawa orang Cina tua, bawa isteri tua juga, menitik yang mata dia. Sebab tak sama cara orang itu berfikir dengan cara kita berfikir, tak sama. Dia nampak makcik ni lagi sehari 2 hari tu keluar tajuk dia tu kan, balik tajuk. Okey, kemudian apa dia tadi? Zulkarnain berdakwah, keluar berdakwah menggunakan seluruh kekuasaan yang dia ada, kekayaan yang dia ada, berdakwah. Kemudian dia pergi ke tempat yang kedua, kemudian pengembaraan dia yang ketiga. Pengembaraan Zulkarnain yang ketiga, tuan-tuan boleh tengok surah Kahfi. Saya tak baca dah satu persatu, sikit-sikit je. Dalam Quran, perkataan terhad. Allah tak cerita semua benda dalam Quran. Perkataan terhad ada 6,000 lebih ayat, 6,236 ayat. Apabila Quran sebut satu perkataan, bermaksud perkataan itu besar. Tuan-tuan cuba balik baca dalam bulan Ramadan nanti, cari berapa nama wanita yang disebut oleh Allah dalam Quran. Tak sampai 5, sikit yang tersebut. Siapa wanita tersebut? Antaranya Maryam. Kenapa Allah sebut Maryam? Sebab Maryam ini dia beribadah di dalam rumah ibadah dia, sehingga Allah mendatang ataupun mengarahkan malaikat buat turun makanan daripada syurga. Tuan-tuan cari ya, hari ni 2 bilion. Siapa yang ada duduk dalam bilik, betul makanan syurga apa? Keluar beli cendol ada, sambung masuk balik. Minum di luar tu, sambung masuk yang i'tikaf. Yang tu dia keluar sendiri. Sayyidatuna Maryam sampai tahap ibadah, mujahadah diri dia, malaikat letak makanan. Maka nama dia disebut oleh Allah dalam Quran. Ada 12 bulan, Muharram sampai Muharram balik, Allah sebut satu je, Ramadan. Kenapa Ramadan? Itu cerita Ramadan. Kenapa Ramadan? Itu ada keistimewaan Ramadan. Bila cerita Zulkarnain pergi ke tempat ketiga, kata para ulama tafsir, ni cara tafsir. Ulama tafsir kata, cuba lihat apa perkataan yang disebut oleh Allah di tempat yang ketiga. Satu ayat, la yakaduna yafqahuna qawla. Bila Zulkarnain sampai di tempat ketiga, dia tidak ada masalah air, dia tengok tidak ada masalah penempatan, dia tengok tak ada masalah 100 masalah, semua selesai. Ada satu masalah yang paling besar, antaranya ialah kata Zulkarnain, kami tak faham bahasa mereka. La yakaduna yafqahuna qawla. Majoriti ulama sebut penempatan Ya'juj wa Ma'juj tu belah-belah Rusia, Azerbaijan, Georgia tu kan, di situ. Apa kau situ. Saya belajar di Syria, saya duduk di hostel. Ada lebih daripada 60 buah negara kawan saya. Saya cukup seronok waktu belajar tu. Ramai kawan-kawan lain sewa rumah. Seronok sebab apa? Duduk sama-sama Melayu. Seronoklah. Boleh goreng nasi. Nasi lemak boleh buat seminggu sekali. Saya buat keputusan duduk di hostel seorang aja Melayu. 60 buah negara tuan-tuan. 1000 benda saya belajar setahun. 1000 benda setiap tahun saya belajar. Antaranya ialah di Rusia ni
kebanyakan ada satu tempat, Azerbaijan, Turkmenistan, Tajikistan, Dagestan, Gorgistan tak ada. Tu Piramli. Contoh saya sebut ni semua ada nah, negara yang saya sebut ni ada. Kesemua negara-negara yang saya sebut tadi ni kesemuanya bergunung ganang yang sangat tinggi. Seorang kawan saya pernah main ke Malaysia daripada Dagestan. Jenis Tantan ni lah, hidung tinggi. Tak tahu semua kacak-kacak lah lepas ni kan, kulit Dagestan. Saya bawa dia main sampai ke Sungai Petani. Saya pun bawa naik Gunung Jerai. Naik Gunung Jerai ke muncak tu dah. Bukan pergi berzikir tuan. Saya duduk tepi beratik pula. Saya suka naik baca Quran di sana. Tenang. Sejuk lah, atas sana sejuk. Saya bawa dia naik. Kemudian saya bawa sampai ke tebing. Tebing tu kita kena turun, dia ada batu macam tu tersusun. Kalau tuan-tuan tergelincir, bawah terus berkecai. Saya tak berani kan, saya bawa dia, saya turun sikit je. Saya duduk semang-semang je bahasa Arab lah. Sama-sama belajar di Syria, semua boleh cakap bahasa Arab. Bahasa Arab, terus dia diam. Saya kelih belakang, hilang. Jatuh dah. Hilang. Dalam 2-3 saat saya panggil nama dia, dia sahut. Yang panggilan saya tu, dia duduk di bawah, di hujung tebing di bawah tu. Saya kata naik, saat lagi jatuh, saat lagi susah kan. Dia kata tak apa. Dia pun naik. Dia kata di negara kami ni penuh dengan gunung ganang yang tinggi, kami dah biasa. Yang ni tak ada apa, gunung ganang yang tinggi. Apa ironi dia? Kaitan dia ialah bila Zulkarnain ni dia sampai, masalah paling besar sekali ialah bahasa. Zulkarnain terpaksa menggunakan beberapa ulama bahasa dia untuk terjemah daripada satu bahasa masuk bahasa ni pula, masuk bahasa ni, masuk bahasa. Tuan-tuan sekalian, kawan saya ni yang duduk di Dagestan ni dekat dengan kawasan yang disebut oleh majoriti para ulama, di sana benteng Zulkarnain, di sana. Dan memang di sana kawasan dia bergunung ganang, satu. Yang kedua, bahasa. Dagestan ini di dalam negara Dagestan bukan bahasa Rusia tuan-tuan. Semua orang Rusia yang tan yang 7-8 tan ni boleh bercakap bahasa Rusia sesama mereka. Boleh. Dia cakap boleh bahasa Rusia. Bila dia kembali ke negara dia, contohnya Dagestan, ke negara dia, dia kata di dalam daerah aku ada 20 bahasa. Saya kata kat dia, lughat am lahjat? Tuan-tuan faham tak ni? Kan? Saya kata slang ke language? Yang 20 tu macam kita lah, slang Terengganu, Kelantan berbeza, Kedah berbeza. Saya kata yang berbeza tu bahasa ke apa nama ni, slang? Dia kata lughat. 20 lughah fi mantiqah wahidah. Satu mantiqah, satu kawasan kecil, 20 berbahasa. Dia kata kampung saya tak faham kampung sebelah cakap. Dia kata kampung aku ada bahasa, dia cakap macam ni. Ini saya tengok sendiri. Dia bila dia cakap ni, dia bunyi. Memang semua orang menghina mereka dengan kepalikan tu lah. Jadi mereka nak cakap depan orang, mereka malu. Sebab mereka terpaksa buat ni bunyi kat belakang ni. Ni dia bunyi kat belakang ni. Dia kata kampung aku kalau bercakap, kampung sebelah tak faham. Dia kata al-ikhtilaf laysa fil lahjah, innama ikhtilaf fil lughah. Dia kata bukan perbezaan lahjah, berbeza bahasa. Dia kata oh, saya kait dengan ni, la yakaduna yafqahuna qawla. Zulkarnain bawa pakar bahasa, tetapi pakar-pakar bahasa tadi semua tak faham. Kena terjemah 1, 2, 3, 4, 5 baru sampai Assalamualaikum. Jenuh. Waalaikumsalam. Sini berapa orang? Sini berapa orang, sini berapa orang. Baru sampai ke dia. Sini berapa orang?
Subhanallah. Bila masalah bahasa antara yang paling besar, yang tu yang Allah sebut dalam Quran. Ini seni Quran. Seni Quran. Maka yang tu yang Allah akan sebut la yakaduna yafqahuna qawla. Sampai payah nak cakap tu. Okey, habis.